Hai, konnichiwa. Anda sedang menonton YS Channel. Nama saya Syafian bin Ishaq. Boleh dipanggil juga sebagai Yan Sensei. Jadi, selamat datang ke YS Channel. Di sini kita akan sama-sama belajar tentang tulisan Jepun dan juga bahasa Jepun, ya, secara umumnya. Baik, apabila bercerita tentang bahasa Jepun, ya, kita tidak boleh lari daripada tulisan Jepun yang berbeza dengan tulisan-tulisan yang digunakan oleh kita lah, ya, yang kita menggunakan tulisan Rumi. Okey, untuk tulisan Jepun, ya, dia terdiri daripada 3 kumpulan. Yang mana kumpulan itu kita sebut sebagai kumpulan hiragana, kumpulan katakana dan juga kumpulan kanji. Jadi ketiga-tiga kumpulan ini digabungkan dalam penggunaan bahasa Jepun. Okey. Jadi kalau kita lihat dalam tulisan Jepun, sama ada buku atau apa saja bahan bercetak bahasa Jepun, kita akan boleh lihat, ya, 3 kumpulan tersebut digabungkan, ya. Ada tulisan yang menggunakan hiragana, ada tulisan yang menggunakan katakana dan ada juga tulisan yang menggunakan kanji. Jadi kita lihat apa maksud ataupun bagaimana penggunaan ketiga-tiga kumpulan tulisan Jepun tadi, ya. Kita mengenali 3 kumpulan tulisan bahasa Jepun tadi. Baik, yang pertama kita ada kumpulan hiragana. Okey, kumpulan hiragana ni kita ada 46 karakter. Yang bukan 6 ni, minta maaf. Ada 46 karakter. Okey, terdiri daripada karakter di mana setiap karakter itu mempunyai satu suku kata. Ingat, dia tidak sama seperti Rumi. Rumi kita ada 26 huruf, 26 huruf, tetapi bagi hiragana, ya, satu karakter itu mewakili satu suku kata. Okey, kita akan belajar nanti pada video yang akan datang. Okey, seterusnya satu suku kata. Okey, kita akan belajar nanti pada video yang akan datang. Okey, seterusnya untuk hiragana ini ada 46 sebagaimana yang saya beritahu tadi. Hiragana ini digunakan untuk menulis perkataan-perkataan bahasa Jepun yang ada lah, ya. Perkataan-perkataan bahasa Jepun yang ada ditulis dengan hiragana. Okey, baik, yang kedua kita sebut sebagai kumpulan katakana. Okey, kumpulan katakana ini juga mempunyai 46 karakter. 46 karakter yang sama seperti hiragana tadi. Bunyinya sama, ya, cuma bentuk tulisannya berbeza. Okey, dia ada 46 katakana sama seperti hiragana yang mempunyai bunyi yang sama tetapi bentuk yang berbeza. Jadi kenapa berlaku begitu? Baik, untuk kumpulan katakana ini digunakan untuk menulis, ya, apabila kita nak menulis perkataan-perkataan pinjaman, ya. Maksud perkataan pinjaman tu ialah perkataan-perkataan yang bukan datang dari Jepun. Mudah cerita, katalah kita nak menggunakan perkataan bahasa Inggeris, ya, menulis perkataan bahasa Inggeris dalam bahasa Jepun, maka kita tulis menggunakan katakana. Bukan itu saja, malah bagi mereka yang bukan orang Jepun, macam saya, bukan orang Jepun, nama saya Syafian, ya, saya tidak boleh menulis nama saya menggunakan hiragana ataupun kanji, tetapi saya perlu menulis nama saya menggunakan katakana sebab saya datang dari luar Jepun. Okey, baik, jelas itu tentang 2 kumpulan, iaitu hiragana dan juga katakana. Okey. Baik, kumpulan yang seterusnya kita sebut sebagai kumpulan kanji, ya. Satu ketika dahulu negara Jepun ni dia tidak ada tulisan dia yang khas, ya. Jadi mereka pakai tulisan kanji daripada China, ya. Mereka modify kanji daripada negara China untuk kegunaan mereka, ya. Lebih kurang sekitar tahun 1945 kerajaan Jepun telah mewartakan, ya, lebih kurang sebanyak 2000 kanji yang perlu dipelajari oleh pelajar sekolah mereka dari peringkat bawahan hingga ke sekolah tinggi.
Maknanya daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke sekolah tinggi, mereka perlu mempelajari 2000 kanji ya untuk bahasa Jepun. Ini bermakna dalam kehidupan rakyat Jepun ya ataupun di negara Jepun, mereka menggabungkan hiragana, katakana dan juga kanji yang saya sebut tadi, yang mana mereka pelajari sehingga 2000 kanji, karakter kanji. Tapi secara kebiasaannya kadang-kadang orang Jepun ni pun tidaklah menghafal semua 2000 kanji itu ya. Sebaliknya mereka lebih kepada kanji-kanji yang memberi ya, atau kanji-kanji yang digunakan dalam kehidupan seharian mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa kanji itu? Apa kanji itu? Okey. Baik, kanji ni dia berbeza dengan hiragana dan katakana. Okey. Kalau hiragana dan katakana ya, ia terdiri pada satu karakter yang mempunyai satu suku kata. Okey, katakanlah saya ambil satu contoh, satu benda ataupun satu tulisan ya, satu tulisan hiragana. Okey, satu tulisan hiragana ini mewakili satu suku kata. Okey, contohnya. Okey. Tulisan ini. Ya, tulisan ini. Baik, hiragana ini ya mewakili suku kata A, ya, suku kata A, ataupun mungkin yang ini, ya. Hiragana ini mewakili suku kata K, suku kata K, ataupun katakana ini ya mewakili suku kata Sa. Contohnya, ya. Nanti kita akan belajarlah hiragana dan katakana itu. Okey, saya nak memberi contoh perbezaan antara ketiga bentuk tulisan ini. Okey. Baik, jadi kanji ini pula berbeza. Kanji dia bukan suku kata, tetapi satu bentuk kanji ya, satu kanji dia mewakili satu objek, satu benda. Ya, dia melambangkan, menggambarkan satu benda. Yang mana mungkin pada dalam satu kanji itu mungkin mengandungi satu atau lebih daripada satu suku kata. Okay, kita lihat contoh contoh kalau kita lihat kanji ni. Okey, kanji ini kalau kita lihat sebagai macam lukisan ni kan, gambar ni begini. Okey, dia satu kanji. Dari segi sebutan dia disebut sebagai kuruma, ya, kurma. Ya, terdiri daripada 3 suku kata. Okey, tetapi kanji ini sebenarnya mewakili satu objek, satu benda. Ya, kurma itu, ya. Kurma maksudnya ialah kereta. Jadi kanji ini ya, kanji ini maksudnya kereta. Itulah bezanya antara hiragana, katakana dan kanji. Jadi ketiga-tiga kumpulan ini, hiragana, katakana dan kanji digabungkan, maka kita sebutlah ini sebagai tulisan bahasa Jepun. Yang mana selepas ini, dalam video yang akan datang, kita akan mula belajar satu persatu yang bermula dengan hiragana. Jadi jangan ke mana-mana, terus follow YS Channel untuk belajar bahasa Jepun. Jumpa lagi. Sayonara. Bye-bye.